الصلاة في الثوب الأحمر situ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في الثوب الأحمر. Bukhari. Bab ini berkaitan dengan sembahyang pada pakaian merah, pakai pakaian merah, sembahyang sah ataupun tidak sah berkenaan dengan itu. Haddatsana Muhammad bin Ar'arata qala haddatsani Umar bin Abi Zaidata an Aun bin Abi Juhaifata an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra'a min adamin. Riwayat daripada ayah Aun, yaitu Abi Juhaifah. Sahabat Abu Juhaifah kata, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil abtahi, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada di satu tempat bernama Al-Abtah. Abtah di situ, fi qubbatin hamra'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam qubbah, khemah berwarna merah, min adamin ay min jildin, qubbah khemah yang dibuat daripada kulit. Wa ra'aitu Bilalan akhadha
wadu'a wa bi fathil waw ay ma'ul lil wudu'. Saya lihat Bilal mengambil air untuk wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dzakal wudu'a bi fathil waw. Dan saya lihat, kata Abu Juhaifah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada wudu, saya lihat orang ramai merebut air itu, air wudu maksudnya sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tujuannya sahabat-sahabat berebut begitu tabarrukan bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka hendak mengambil berkat dengan kesan-kesan peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebihan air sisa wudu tu mereka berebut ambil. Tujuannya mereka mau ambil keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman asaba minhu syai'an tamassaha minhu, maka orang yang mengena daripadanya, maksudnya orang peroleh sesuatu ataupun sedikit air daripadanya, minhu minal wudu', tamassaha, orang tu masah sapu di tubuh badan dia, minhu daripadanya, daripada air wudu' tu. Wa man lam yusib minhu syai'an, dan orang tidak peroleh apa-apa daripada air wudu' tu, akhadha min balali yadi sahibihi, dia ambil daripada balal, basahan tangan kawannya. Jadi sahabat mana dapat ambil air wudu' tu, basah tangan dia tu, dia sapu. Orang tak dapat, sahabat yang tidak dapat ambil sisa air wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pula pergi sapu tangan orang dapat air wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, basahan tangan dia tu. Kemudian dia sapu juga tubuh badan dia. Summa ra'aitu Bilalan, setelah itu aku lihat Abu Juhaifah, dia nampak Bilal akhadha anazatan, Bilal mengambil satu tongkat. Tujuannya mau jadikan sutrah di hadapan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sembahyang tu, farakazaha, kemudian menancapkan tongkat tu. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada khemah dia tu, fi hullatin hamra'a, berpakaian dalam keadaan berpakaian merah. Hullah maksudnya sepasang pakaian. Hullatun ay izarun waridaun, kain dan selendang. Sepasang dua tu panggil hullah. Hullah tu sepasang pakaian tu, hamra, merah, warna merah. Musyammiran, dalam keadaan menyingkap ataupun menyingsingkan kainnya. Jadi dalam riwayat lain ada sebut Nabi SAW menyingsingkan kain sehingga kasyafa syai'an min saqaihi, ternampak sedikit daripada kedua-dua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salla ilal anazati bin nasi, salla ay salla zuhra
Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dengan orang ramai menjadi imam dengan sahabat-sahabat itu rakaat ini 2 rakaat sembahyang zuhur sebagai musafir. Ilal anazah, menghadap kepada tungkat itu, maknanya tungkat jadi sutrah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitun nasa wad dawabba yamurruna min baini yadayil anazati, sedang saya melihat, Abu Juhaifah kata dia lihat orang ramai dan dawab, binatang ternakan lalu lintas di hadapan anazah tu, tungkat tu, maksudnya di hadapan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat semayang. Ada orang lain lalu lintas, binatang ternakan dan sebagainya lalu lintas, tapi disebabkan dah ada sutrah, tidak mengapa, yang lalu tu pun tidak dosa, yang sedang semayang tu pun tidak akan diganggu dalam khusyuk semayang dia, disebabkan dah ada sutrah. Sutrah tu tujuan untuk tu, dengan sebab dah ada sutrah di hadapan orang semayang tu, yang lain lalu lintas di hadapan orang semayang tu tidak berdosa dan juga tidak diganggu khusyuk bagi orang semayang tu. Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni, dia hendak menyatakan ataupun dia isyarat kepada harusnya pakai pakaian berwarna merah dalam semayang, ketika semayang, berkenaan dengan saubul ahmar, pakai pakaian merah semayang tu ada riwayat mukhtalifah, banyak riwayat berlainan. Sebahagian riwayat nyatakan jawaz, harus. Ada sesetengah riwayat nyatakan larang memakai pakaian merah ketika semayang. Disebabkan itu, di sisi a'immah juga ada khilaf, dan ulama Ahnaf kata kaum lelaki pakai pakaian merah semayang tu dikira makruh, disebabkan punca menjadi khilaf berkenaan dengan pakaian merah kaum lelaki pakai semayang tu. Riwayat-riwayat ada ikhtilaf di situ, yang larang pun ada. Yang larang tu disebabkan tasyabbuh bin nisa, menyerupai dengan warna kegemaran kaum wanita. Disebabkan itu dilarang. Dan juga yang larang tu ada satu lagi sebabnya zaman dulu, masa tu dulu, kain yang mempunyai warna merah ni dikhawatiri, dibimbang ada campuran darah waktu tenun kain tu, ataupun adakan warna merah tu, di situ ada campuran darah. Jadi disebabkan tu dilarang. Kemudian daripada tu, tradisi campur darah dalam warna, mewarnakan kain warna merah tu, tradisi tu tidak kekal, tidak ada lagi. Ketika tu diharuskan kaum lelaki pakai pakaian berwarna merah tu.
Jadi disebabkan ada asbab-asbab seperti itu, ulama muhaddisin mengambil keputusan, katanya mereka, di mana ada riwayat-riwayat yang melarang memakai kain merah itu akan diambil maksud larangan itu semasa berlaku campuran darah dalam warna merah, bila celup warna pada kain tu, ketika tu dilarang. Yang hadis mengharuskan pakai pakaian merah itu akan diambil maksud setelah dah tidak ada tradisi seperti itu. Jadi sebab tu muhaddisin kata, di mana riwayat yang menyatakan harus, tidak larang, itu, ataupun di mana riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memakai kain merah itu akan diambil maksud li bayanil jawaz, maknanya kain yang tidak ada kebimbangan campuran najis dan sebagainya, itu harus pakai. Dan di mana riwayat-riwayat ada larangan, itu akan diambil maksud mahmulun fi khilafi aula. Maksudnya larang tu khilaf aula. Maknanya pakai pakaian merah tu tidak dilarang, harus, cuma tidak patut, tidak sesuai kaum lelaki pakai pakaian merah tu, disebabkan itu dianggap tasyabbuh bin nisa, menyerupai dengan kaum wanita. Selalunya mereka suka berpakai pakaian merah tu. Dan satu lagi, yang mana dalam hadis menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian merah tu, ulama bagi tahu, muhaddisin kata, itu tidak merah semata-mata. Itu kain yang ada jalur merah, tidak kain merah betul-betul, tidak kain buatan daripada Yaman, ada jalur merah di kain itu. Itu yang rawi riwayat dengan mengguna kalimah fi hullatin hamra itu. Jadi disebabkan ada larang, kemudian Rasulullah SAW sendiri ada pakai. Bila riwayat-riwayat itu bercanggah, ada yang larang daripada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW sendiri lakukan perbuatan itu, perkara itu. Kalau percanggahan itu dalam bentuk seperti itu, larangan daripada hadis itu akan diambil maksud makruh tanzihi, tidak makruh tahrimi. Makruh tanzihi ini maksud dia syu'batum minal jawaz. Makruh tanzihi ini sebahagian ataupun satu cabang daripada harus. Jadi kesimpulannya daripada kesemua ini dapati Imam Bukhari daripada terjematul bab yang merupakan ijtihad dia, dan hadis bab yang merupakan dalil bagi ijtihad dia, daripada situ dapati Imam Bukhari yushiru ilal jawaz. Dia isyarat kepada harusnya pakai pakaian merah tu, warna pakaian berwarna merah tu. Babus salati fis sutuhi wal minbari wal khashabi.
bab ini berkenaan dengan sembahyang sutuh jamak bagi satuhun bumbung dan mimbar wal khasyab kayu papan. Maksud Imam Bukhari daripada terjematul bab ni, dia hendak menyatakan sembahyang di atas bumbung bangunan, bumbung rumah, mimbar dan kayu papan, sembahyang dengan di atas benda-benda tu dikira harus. Tujuannya Imam Bukhari disebabkan dah ada satu hadis menyatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Ada hadis menyatakan Nabi SAW bersabda, dijadikan bumi itu bagi aku tempat sujud dan juga alat suci. Di mana saja di atas muka bumi, Nabi SAW bersabda, itu dah jadi tempat semayang bagi aku. Maksudnya mana-mana saja atas muka bumi, tempat bersih tu boleh semayang. Umat dulu, Nabi Anbiya dulu, tidak ada peluang tu. Mereka mahu ibadat, mereka mesti pergi di tempat ibadat, tempat khusus tu. Tidak boleh ibadat di tempat mana-mana. Mereka suka di atas muka bumi. Dengan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keistimewaan peluang besar di mana sahaja di atas bumi boleh semayang, dan bumi itu, tanah itu jadi alat suci. Maksudnya bila tidak ada air, dengan tanah tu boleh tayamum, boleh hilangkan hadas tu. Jadi disebabkan ada hadis nyatakan semayang tu tempat sujud tu bumi. Jadi daripada situ ada sesetengah menjadi ragu-ragu semayang ni mahu semayang atas tanah, atas bumi. Kalau semayang di atas tempat tinggi, bangunan, mimbar, di atas kayu, papan, di atas jadah, itu tak boleh. Ada sesetengah salah faham dengan maksud ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura tu. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab kita akan baca ni, tujuan dia mau hilangkan iskal tu, mau menolak salah faham terhadap hadis tu. Dan dia menyatakan semayang ni di atas bumbung, di atas mimbar, di atas kayu, papan, boleh semua tu, tidak menjadi masalah. Dan juga ada sesetengah muhaddisin, mereka kata daripada terjematul bab dan hadis bab ni, Imam Bukhari mahu menolak pandangan sesetengah ulama di kalangan tabi'i. Mereka menganggap makruh sembahyang atas bumbung. Jadi ada juga sesetengah, termasuklah ulama Malikiyah, mereka menganggap makruh sembahyang di atas mimbar. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni menolak juga pandangan ulama Malikiyah, di mana mereka anggap sembahyang di atas mimbar tu makruh. Begitu juga Imam Hasan Basri dan Imam Muhammad bin Sirin, mereka kata makruh
semayang di atas khasyab, kayu, papan. Jadi daripada terjemahatul bab dan hadis bab ni, Imam Bukhari menolak juga pandangan Hasan Basri dan Ibnu Muhammad bin Sirin, dan Imam Bukhari menyatakan di sini harus semua itu semayang atas bumbung, semayang atas mimbar, atas kayu papan, itu semuanya harus boleh. Qala Abu Abdullah Imam Bukhari kata, walam yaral Hasanu ba'san ay yusalli 'ala al-jamdi wal qanatiri. Imam Hasan Basri menganggap tidak mengapa sembahyang di atas batu, batu jamd, maksudnya al-ma'ul jamid min syiddatil bard, air yang beku disebabkan terlalu sejuk, air batu. Di atas tu orang sembahyang. Katanya Imam Hasan Basri tidak mengapa, boleh. Wal qanatir, maksudnya bangunan tinggi. Qanatir maksudnya wa huwa martafa'a minal bunyan, bangunan tinggi. Di atas bangunan tinggi orang sembahyang. Hasan Basri kata tak apa, boleh. Wa in jara tahtaha baulun au fawqaha au amamaha, walaupun air kecing, maksudnya najis mengalir di bawahnya, di bawah bangunan tu, ataupun di atas bangunan tu. Bangunan tu bertingkat-tingkat, ada tingkat, di atas tu ada tingkat lain, ada di situ bukan saluran air najis, air kecing dan sebagainya atas tu. Ataupun amamaha ay quddamaha, di hadapan bangunan tu ada mengalir air kecing, najasah. Idza kana bainahuma ay bainal musalli wa amamil qanatir, di antara orang sembahyang dan bangunan itu sutratun, ada sutra. Jangan duk bayang sutra yang tancap di hadapan orang sembahyang tu. Sutra maksud di sini mani'ah, penghalang. Mani'ah min mulaqatin najasah, penghalang daripada bertemu dengan najasah. Orang sembahyang dengan najasah tu tidak akan bertemu, maknanya tidak akan terkena najasah, najis air kecing tu ke orang sembahyang, disebabkan ada penghalang. Di situ apa saja cara yang menghalang najasah tu tak mai kepada orang sembahyang tu. Jadi dalam keadaan begitu, orang tu sembahyang di atas bangunan, sama ada najis, najasah air kecing mengalir di bawah bangunan tu, di atas bangunan tu, ataupun di hadapan bangunan tu, asalkan di antara orang sembahyang dan bangunan tu tempat mengalir najis tu ada penghalang, najasah najis tidak akan sampai kepada orang sembahyang tu, itu dikira sah, harus boleh. Wasalla Abu Hurairah ala saqafil masjid ay ala zahril masjid bi salatil imami.
Dan Abu Hurairah semayang di atas bumbung masjid ataupun di atas tingkat atas bagian atas masjid bisalatil imami dengan mengikuti semayang imam. Imam tu ada di tingkat bawah, di bawah pada tempat Abu Hurairah semayang tu. Wa salla bin Umar ala salji, dan Abdullah bin Umar semayang di atas salji, air beku, salji turun jadi beku. Di atas tu Abdullah bin Umar semayang. Haddatsana Ali bin Abdullah Ali bin Abdullah Al-Madini, itu Syekhul Bukhari, Imamul Jarh wa Ta'dil. Qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abu Hazim qala sa'alu Sahl bin Sa'd min ayyi syai'in al-minbara, maksudnya ay min ayyi syai'in suni'al minbaru. Abu Hazim kata, mereka tanya Sahal bin Sa'ad, sahabat tu orang yang tidak sempat dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula buat mimbar tu. Mereka tanya kepada Sahal bin Sa'ad daripada apa benda ataupun kayu jenis yang mana satu dibuat mimbar, daripada kayu apa diperbuat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Sahal bin Sa'ad jawab kata, ma baqiya fin nasi a'lamu minni, tidak ada yang tinggal, yang masih hidup di kalangan orang ramai yang lebih mengetahui daripada aku tentang itu, tentang mimbar tu. Dia kata begitu disebabkan masa tu ramai sahabat dah meninggal di tempat mana dia menetap tu. Di situ pun tinggal dia seorang. Jadi sahabat-sahabat ada pengetahuan tentang mimbar tu dah tidak ada. Jadi akulah kiranya sekarang ni lebih mengetahui tentang perkara itu berbanding dengan orang-orang masih ada di sini. Itu cuma dia cakap begitu, menyatakan keadaan masa tu, bukan tujuan dia mau megah diri, dialah yang tahu, orang lain tak tahu, ataupun nak sombong diri. Tidak ada maksud tu. Hanya dia bagi tahu keadaan masa tu. Yang ada lagi orang tahu berkenaan dengan kayu diperbuat mimbar tu, akulah masih ada sekarang ni, aku lebih tahu berbanding dengan orang-orang yang tidak sempat dengan cerita tu. Huwa, kemudian dia jawab, huwa min aslil ghabah. Asl maksudnya kayu, aslun ay syajarun la syauka lahu, kayu jenis tidak ada duri, panggil aslun. Al-ghabah, ghabah ni nama sebuah tempat, ada hutan di situ berdekatan dengan Madinah. Maksudnya kayu tu kayu jenis licin, tidak ada duri, dan diambil daripada ghabah, hutan berdekatan dengan
Madinah tu kayu hutan, kayu licin, tidak ada duri, kayu itulah. Amilahu fulanun, si fulan bikin, ia buat mimbar tu. Amilahu, amilal mimbar, si fulan tu maula fulanah, hamba merdeka fulanah, seorang wanita yang ada di Madinah. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mimbar tu dibuat khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li Rasulillah, ada lam tu dikatakan al-lamu lil ikhtisas, lam memberi makna khusus. Maksudnya untuk Rasulullah, maknanya khusus dibuat mimbar tu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu dalam Masjid Nabawi tidak ada mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak khutbah, nak menyampaikan apa-apa, berdiri dan ada satu kayu tungkat, ditungkat dengan kayu tu, kemudian sampaikan apa-apa khutbah dan sebagainya kepada sahabat-sahabat. Dan ada satu ketika seorang wanita tukang kayu, dia nak buat mimbar untuk Rasulullah SAW, minta kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam benar buat. Jadi dialah, wanita itulah suruh bekerja dia buat mimbar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mimbar itu mempunyai 3 anak tangga. Waqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina umila wa wudi'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diri atasnya, atas mimbar itu ketika disiap buat dan diletak di tempat. Letaknya mimbar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diri, tujuannya berdiri nak semayang di atas mimbar itu. Fastaqbalal qiblata, Nabi sallallahu alaihi wasallam diri di atas mimbar menghadap kiblah. Wa kabbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, takbiratul ula, mula sembahyang, mula sembahyang di atas mimbar. Wa qaman nasu khalfahu, dan orang ramai sahabat-sahabat berdiri jadi makmum ikut semayang dengan Rasulullah SAW di belakangnya, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada situ dapati harusnya imam tu ada di tempat tinggi, tinggi pada makmum. Itu harus, lagipun kalaulah imam tu berada di tempat tinggi itu li ghardi ta'lim, tujuannya untuk mengajar cara sembahyang, makmum yang ada di belakang tu mudah nampak, disebabkan imam tu ada di tempat tinggi. Dengan tujuan tu tidak menjadi makruh, boleh imam tu berada di tempat lebih tinggi sikit daripada makmum. Faqara'a wa raka'a wa raka'an nasu khalfahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Fatihah surah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk. Rukuk tu masih di atas mimbar lagi. Ramai sahabat-sahabat juga turut rukuk bersama di belakang Rasulullah SAW. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kepalanya. Summa raja'al qahqara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali undur. Qahqara maksudnya undur ke belakang. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah
bangun daripada rokok, dia turun daripada mimbar. Turun tu dalam keadaan undur. Tidak kata tengah duduk sembahyang menghadap kiblat, ketika nak turun tu dia pusing. Turun. Tidak begitu. Maknanya yang sedang menghadap kiblat tu tidak lari. Dalam keadaan menghadap kiblat. Turun mai. Turun tu hadisin kata Nabi SAW mungkin ketika itu ada di anak tangga yang kedua. Jadi turun satu anak tangga dan satu langkah lagi, undur lagi supaya boleh sujud di situ. Jadi tujuannya Rasulullah SAW ketika dah sujud ni, dia tidak sujud di atas mimbar, dia mau turun di atas tanah tu. Jadi setelah sujud Nabi SAW kembali naik semula di atas mimbar. Itu tidak bercanggah dengan amal kasir dalam sembahyang tu, disebabkan Nabi SAW turun tu satu anak tangga, satu langkah, turun lagi, langkah lagi ke belakang tu satu langkah, kiranya boleh dah sujud di bawah mimbar di atas tanah tu. Kemudian satu langkah lagi sampai balik dekat mimbar, satu anak tangga tu naik, dah sampai balik atas mimbar tu. Jadi maksudnya Nabi SAW lakukan dalam keadaan tidak lebih daripada 2 langkah. Itu nak sesuaikan dengan hukum yang ada sekarang ni. Tapi sesetengah muhaddisin katalah Nabi SAW undur ketika tu 2 anak tangga, kemudian undur lagi nak ambil ruang untuk sujud tu, kiranya dah lebih daripada 2 langkah. Itu pun muhaddisin kata tidak menjadi masalah dalam sembahyang tu. Katanya muhaddisin, kisah seperti itu berlaku sebelum adanya larangan tidak boleh lebih daripada 2 langkah semasa dalam sembahyang, sama ada mau maju ke hadapan ataupun mau undur belakang tu. Jadi masa tu dikira sebelum ada larangan tu, kiranya amal kasir tidak dilarang lagi. Masa tu amal kasir kiranya sah, masih sah lagi sembahyang. Jadi kalau ambil maksud tu tidak timbul apa-apa iskal di sini. Fasajada 'alal ardi, kemudian Nabi SAW sujud di atas bumi. Summa 'ada ilal mimbari, kemudian Nabi SAW kembali naik semula ke atas mimbar. Summa raka'a summa rafa'a ra'sahu summa raja'il qahqara hatta sajada bil ardi. Seterusnya Nabi SAW baca Fatihah surah, ruku di atas mimbar. Ketika angkat kepalanya daripada ruku, dia undur turun di tanah sehingga dia sujud di atas di bumi. Fahadha sya'nuhu, maka inilah keadaan dia sembahyang itu. Qala Abu Abdullah Imam Bukhari kata, qala Ali bin Abdullah, ay Ali bin Abdullah Al-Madini, Syekhul Bukhari, dia kata, sa'alani Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali,
dia aju soalan kepada aku an hadzal hadisi ay an fiqhi hadzal hadisi. Ahmad bin Hanbal tanya saya, kata Ali bin Abdullah. Ahmad bin Hanbal tanya kepada Ali bin Abdullah tentang fiqhul hadis, kefahaman daripada hadis itu, disebabkan Imam Ali bin Abdullah ni Imamul Hadis, Imam Jarah Ta'dil, dan juga Imamul Fiqh, imam dalam bidang fiqh juga. Jadi sekarang ni Imam Ahmad bin Hanbal mahu tahu fiqhul hadis, kefahaman daripada hadis itu ada kaitan dengan ilmu fiqh. Jadi disebabkan Imam Ali bin Abdullah tu faqih, muhaddis lagi, jadi Imam Ahmad bin Hanbal rujuk dia, tanya dia. Imam Ahmad bin Hanbal muhaddis, hafizul hadis, imam mujtahid, tapi dia tanya tentang hadis ni disebabkan dia tidak ada sama tentang hadis ni. Sebab tu dia tanya kepada Ali bin Abdullah Al-Madini. Qala, Ali bin Al-Madini jawab kata, fa innama aradtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana a'la minan nasi. Ali bin Al-Madini kata, Abdullah Al-Madini kata, hanya aku menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam berada tepat lebih tinggi daripada orang ramai. Fala ba'sa ayyakuna al-imamu a'la minan nasi, maka tidak mengapa, tidak ada kesalahan, tidak boleh kata tidak sah sembahyang imam tu berada tepat tinggi daripada orang ramai. Maknanya fiqhul hadis, hukum diambil daripada hadis itu adalah imam tu harus berada di tempat lebih tinggi daripada makmum. Itu tidak mencacatkan sembahyang, tidak boleh kata tidak sah sembahyang dan sebagainya. Maksudnya sah sembahyang. Hukum tu, fiqh tu dapat bihadzal hadis, melalui hadis ni. Bihadzal hadis ay bidalalati hadzal hadis. Qala Ali bin Abdullah Al-Madini kata, faqultu ay faqultu li ibn Hanbal, aku kata kepada Ahmad bin Hanbal, iaitu makulah daripada Ali bin Abdullah Al-Madini nya, inna Sufyan bin Uyainah kana yus'alu an hadha katsiran falam tasma'hu minhu. Katanya Ali bin Abdullah Al-Madini kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan bin Uyainah tu disoal orang, banyak soalan tentang hadis ini. Falam tasma'hu ay afalam tasma'hu, takdir hamzah istifham di sini, tidakkah engkau dengar juga hadis tu minhu, daripadanya, daripada Sufyan bin Uyainah. Maksudnya Imam Ali bin Abdullah Al-Madini, dia tanya kepada Ahmad bin Hanbal, di mana Ahmad bin Hanbal tanya kepada dia tentang hadis ni. Dia kata selalunya Sufyan bin Uyainah ditanya orang tentang hadis ni,
takkan engkau tak dengar hadis ni daripada Sufyan bin Uyainah? Tidak dengarkah? Qala la. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal jawab kata, la, lam asma', aku tidak dengar. Jadi daripada sini nyata Imam Ahmad bin Hanbal lam yasma' hadzal haditha min Ibn Uyainah. Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada sama, tidak ada dengar hadis ni daripada Sufyan bin Uyainah. Dia dengar daripada orang lain tu, dia nak mengesahkan tentang hadis tu dan juga mahu tahu lebih jelas dengan maksud dan juga hukum diistimbat daripada hadis tu. Itulah dia soal tanya kepada Ali bin Al-Madini, dan Ali bin Abdullah Al-Madini bagi tahu fiqhul hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia tanya soalan pada akhir perbualan tu, tidak dengarkah hadis ni? Selalunya Sufyan bin Uyainah menceritakan tentang hadis ni disebabkan ramai orang selalunya tanya hukum berkenaan dengan imam tu ada di atas, makmum ada bawah, sah ataupun tidak. Selalunya orang tanya. Bila orang tanya, Sufyan bin Uyainah jawab kata sah. Kemudian dia bagi dengar hadis tu sebagai dalil. Takkan engkau tidak dengar? Tak dengarkah? Bila tanya, Ahmad bin Hanbal kata, tak, saya tidak dengar. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh daripada kudanya, kemudian dilukai pada betisnya sak ataupun katif, bengkak di bahunya. Wa ala min nisaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dengan isteri-isterinya. Ila maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji tidak akan pulang kepada isteri-isteri beliau selama sebulan. Mau bagi sembuh dulu luka-luka ataupun bekak-bekak disebabkan jatuh daripada kuda tu. Dia tidak akan bulan syahran, selama 1 bulan. Fajalasa fi masyrubatin lahu darajatuha min juzu'in. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masyrubah. Jangan terjemah tempat minum pula, daripada masyrubah, daripada syaribah, minum, tidak maksud tu. Masyrubah maksudnya ghurfah, ada bilik khusus dibuat untuk Rasulullah SAW rehat di situ. Kamar tu, bilik tu dinamakan masyrubah. Darajatuha, darajah maksudnya tangga. Tangganya dibuat min juzu' daripada batang kurma. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam rehat, tunggu sembuh daripada sakit, luka ataupun bengkak. Fa'atahu ashabuhu ya'udunahu.
Sahabat-sahabatnya datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya khabar. Fasalla bihim jalisan wa hum qiyamun. Ketika sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam dengan mereka sahabat-sahabat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa hum qiyamun, sedang makmum sahabat-sahabat itu berdiri. Falamma sallama qala, ketika memberi salam selesai daripada sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma ay liyuqtada bihi. Hanya imam itu dijadikan untuk diikuti dengannya. Maksudnya makmum mesti ikut imam. Apa saja keadaan, faiza kabbara fakabbiru, bila imam takbir kamu juga ikut takbir. Wa idza raka'a farka'u, bila imam ruku kamu turut ruku saja. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam sujud kamu juga sujud. Wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman, jika imam itu sembahyang dalam keadaan sambil berdiri, maka kamu juga hendak sembahyang sambil berdiri. Jadi tadi fasalla bihim jalisan wa hum qiyamun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan sahabat-sahabat dalam keadaan dia itu duduk. Sahabat-sahabat pula wahum qiyam, berdiri, dan di bawah tu sabdaan Rasulullah, wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman, bila imam tu sembahyang sambil berdiri, kamu juga sembahyang sambil berdiri. Jadi itu maksudnya, ada ketika Rasulullah SAW sembahyang duduk, sahabat-sahabat sembahyang sambil berdiri itu satu kisah. Yang satu lagi, Nabi SAW bersabda, bila imam itu berdiri, kamu juga berdiri. Itu satu hadis, satu keadaan. Maksudnya berdasarkan muhaddisin, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dengan isteri-isteri dia, kisah itu berlaku pada tahun 5 Hijriah, dan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh daripada kuda itu berlaku pada tahun 9 Hijriah. Tapi dalam dua-dua keadaan kejadian berasingan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa ila dengan isteri-isteri dia pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masyrubah itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh kuda, ketika itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masyrubah. Disebabkan itulah rawi di sini dia campur cerita sekali, cerita jatuh kuda dan cerita berkenaan dengan Nabi SAW ila dengan isteri-isteri dia tu. Dia sebut sekali dalam hadis ni. Jadi ada pertama, kejadian pertama tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang duduk. Bila sahabat-sahabat diri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu imam ni untuk makmum ikut. Imam buat apa saja, makmum ikut buat serupa. Bila imam tu ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila imam duduk kamu duduk, imam tu berdiri kamu berdiri. Jadi satu kisah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sembahyang
sahabat-sahabat pun Nabi SAW suruh duduk sembahyang. Dan akhir hayat Rasulullah SAW, di mana ketika itu Nabi SAW sembahyang sambil berdiri. Ketika itu Nabi SAW sembahyang sambil duduk. Ketika itu sahabat-sahabat sembahyang sambil berdiri. Jadi dua kejadian berasingan. Satu, Nabi SAW sembahyang duduk dan suruh makmum juga duduk ikut keadaan bersama. Itu satu, itu berlaku dulu. Dan yang akhirnya berlaku pada akhir hayat Rasulullah SAW tahun hampir dengan tahun 10 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika jatuh daripada kuda, itu sama dengan tadi. Dan akhir hayat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sakit tenat. Ketika itu Nabi SAW keluar mai. Bila dia jadi imam, sahabat-sahabatnya sambil berdiri ikut sembahyang. Rasulullah SAW sembahyang dalam keadaan duduk tu. Jadi ada kejadian berlainan dan kisah berlainan, dan ada khilaf keadaan di situ. Dan muhaddisin bagi tahu, bila ada amalan Rasulullah SAW berlainan begitu, kena perlu kita ambil yang akhir tu, amalan terakhir hampir wafat tu, itulah kira tetap, dan yang dulu akan dianggap mansukh. Wa nazala li 29. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun maksudnya turun daripada kamar masyrubah tu, maknanya kira dah cukup sebulan yang mana dia elak dengan isteri-isteri dia syahran selama 1 bulan tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kira dah cukup sebulan. Dia pun turun daripada masyrubah tu betulan litisnin wal ishrin, hari setelah hari yang ke-29. Maknanya dah lalu, dah habis hari 29 tu Nabi SAW pun turun. Kira cukup sebulan lah. Faqalu ya Rasulullah innaka alaita syahran. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuan Ila tu berjanji tidak akan mendampingi isteri-isteri selama 1 bulan. Maknanya sahabat-sahabat kira bulan tu tak cukup lagi sebulan. Nabi SAW dah turun. Maksud sahabat-sahabat bagi ingat tu begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syahra 29. Sesungguhnya bulan ini bilangan hari hanya 29. Jadi maksudnya tak perlu tunggu sampai cukup 30 hari. Bulan ni 29. Bulan lain ada yang 30. Supaya bulan lepas kita berapa hari sebulan tu? Februari 28. Bulan ni 31. Begitu. April, Mei 30 pula. Jadi bulan tu sahabat-sahabat ingat cukup 30 baru Rasulullah SAW akan keluar. Tapi bila Rasulullah SAW keluar, mereka bagi ingat Rasulullah SAW, takutnya belum cukup Nabi SAW terkeluar daripada masyrubah tu. Bagi ingat Rasulullah SAW, Nabi SAW jawab kata, bulan ni 29, ataupun ada juga bulan 29, tidak cukup 30 pun tak apa. Jadi daripada kisah ni
Sebenarnya Imam Bukhari dia nak menyatakan bila imam tu ada di tempat tinggi, makmum ada di bawah, pada tempat imam tu kira harus sembahyang tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada di masyrubah, dia jadi imam, sahabat-sahabat ikut di bawah. Jadi daripada situlah Imam Bukhari mendalilkan kemuka dalil berkenaan dengan istimbat dia, iaitu semayang di atas bumbung, maknanya tempat tinggi, dan mimbar, maknanya imam tu ada pada tempat tinggi di atas mimbar dan ada di atas kayu, papan dan sebagainya. Semuanya harus sah semayang tu. Babun idza asaba saubul musallim ra'atahu idza sajada